العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin, kami dengan penuh khusyuk dan tawaduk bertadarrah menedah tangan menzahirkan kesyukuran kami di atas limpahan rahmat dan ihsan-Mu. Maka majlis penyerahan bantuan awal Persekolahan 1 Malaysia tahun 2015 dapat diadakan lagi pada kali ini, yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus yang bertempat di Dewan Seri Delima Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang, Seremban. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syafiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang Berhormat Datuk Haji Samsukaha bin Muhammad Ali, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pendidikan dan Kesihatan Kerajaan Negeri Sembilan. Yang Berhormat Tuan Muhammad Ghazali bin Abdul Wahid Adun Paroi, Tuan-Tuan PPD, Datin dan semua pegawai-pegawai daripada PPD dan Jabatan Pendidikan serta guru-guru, pengetua-pengetua yang sempat hadir, hadirin dan hadirat sekalian. Yang Amat Berhormat hadirin dan hadirat sekalian, pada 10 Oktober 2014, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Keuangan semasa membentangkan bajet tahun 2015 telah mengumumkan pemberian bantuan khas awal persekolahan 1 Malaysia kepada semua murid-murid yang layak daripada darjah 1 hinggalah tingkatan 5 bagi sesi persekolahan tahun 2015. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan anak-anak yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga, khususnya pada awal-awal tahun persekolahan. Dalam hal ini, Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM19,271,300 Malaysia kepada semua sekolah-sekolah di Negeri Sembilan untuk diakhirkan kepada semua murid-murid yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, di mana ini melibatkan murid tahun 1 hingga tingkatan 5 seramai 192,713 orang. Ini tidak termasuk prasekolah dan pelajar-pelajar tingkatan 6. Yang Amat Berhormat hadirin dan hadirat sekalian, saya sangat berharap agar ibu bapa dan penjaga akan dapat menggunakan sebaik-baik bantuan yang diberi dan ianya dibelanjakan untuk tujuan persekolahan anak-anak. Dengan tiadanya bayaran yuran persekolahan, bantuan buku teks percuma dan hari ini diserahkan bantuan khas awal persekolahan 1 Malaysia, rasanya ibu bapa tiada lagi sebarang masalah untuk menjadikan faktor keuangan sebagai satu halangan utama dalam memberikan pelajaran dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Yang penting bagi ibu bapa ialah memastikan semua anak-anak hadir ke sekolah pada setiap hari dan sentiasa memantau kemajuan anak-anak setiap masa demi kecemerlangan mereka di masa hadapan. Yang Amat Berhormat hadirin dan hadirat sekalian, sesi persekolahan 2015 telah pun bermula semalam. 2015 adalah pengakhir gelombang 1 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Dalam gelombang 1 ini, kita telah memberikan kemahiran yang diperlukan oleh semua guru dalam meningkatkan kualiti mereka, khususnya sebagai pembimbing di dalam bilik darjah. Pembelajaran abad 21 adalah merupakan satu kemestian pada tahun 2015. Pembelajaran abad 21 adalah sepatutnya dipraktikkan mulai daripada sekarang, dimulai daripada bilik darjah dengan menukar suasana bilik darjah kepada suasana pembelajaran abad ke-21. Guru-guru juga mesti mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru-guru adalah berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator di dalam bilik darjah. Apa yang kita harapkan daripada anak-anak kita ini ialah mereka lahir sebagai insan yang memenuhi 6 aspirasi yang kita hasratkan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan, iaitu berilmu pengetahuan,
mempunyai kemahiran berfikir, berkemahiran memimpin, menguasai dua bahasa, mempunyai nilai etika dan susila, dan juga semangat nasionalis. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana dapat bersama pada hari ini. Begitu juga dengan Dev penjemputan. Tahniah kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri dan warga pendidik, khususnya SMK Senawang, kerana dapat menganjurkan majlis yang sangat baik pada petang ini. Dan tahniah dan terima kasih kepada semua ibu bapa. Semoga tuan-tuan dan puan-puan akan terus bekerjasama dengan kami, warga pendidik, untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kita pada masa akan datang. Semoga tuan-tuan juga akan terus memberi kerjasama dan sokongan kepada sekolah dalam apa juga program dan apa juga bantuan agar sekolah dapat berkembang dan maju seiring dengan era globalisasi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah silap, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat sahabat saya Datuk Samsul Kahar Madli, Ahli Esko Pelajaran Negeri Sembilan, Saudara Muhammad Ghazali bin Abdul Wahid, Wakil Rakyat Paroi, yang berbahagia Datuk Hajah Kalsum Mak Khalid, Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, dan juga guru besar, guru, ibu bapa, seterusnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama dalam Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang ni, dalam satu program yang awal tahun untuk Jabatan Pendidikan saya hadir, saya datang ke sini, iaitu program yang dibuat khusus untuk menyerahkan di peringkat negeri, walaupun di peringkat sekolah-sekolah dah dibagi dah, dan saya mau melihat supaya bantuan ini dibuat sebelum hujung minggu ni berakhir semua di Negeri Sembilan. Ini simbolik dia di peringkat negeri, iaitu saya akan menyampaikan cek simbolik kepada semua PPD di seluruh Negeri Sembilan untuk kita menyerahkan kepada semua pelajar-pelajar melalui ibu bapa ataupun kepada pelajar sendiri bantuan khas awal persekolahan yang telah pun dibuat sejak daripada tahun 2012 lagi. Bantuan awal persekolahan ini sebanyak RM100 seorang, tak kira latar belakang. Semua asalkan dia darjah 1 sampai tingkatan 5, layaklah dia menerima bantuan awal persekolahan ini. Tak kira dia anak cikgu, dia anak wakil rakyat, dia anak MB pun tak ada anak sekolah lagi, dan anak sesiapa saja. Kerana bantuan ini bantuan secara umum diberikan kepada semua pelajar yang layak diberi. Ada juga bantuan-bantuan yang lain, iaitu bantuan yang berasaskan kepada kelayakan ataupun bantuan kepada pendapatan ibu bapa. Pun banyak juga bantuan beli baju sekolah, bantuan itu, bantuan buku pun dah semua dapat dah tu kan. Tak kira lagi ibu bapa. Dulu cikgu marah anak cikgu tak dapat dia. Sekarang pun semua dah dapat dah. Semua dapat. Jadi tak ada lagi lah sebab seperti mana kata Datuk Hajah Kalsum tadi, tidak ada lagi sebab ataupun alasan untuk kita tidak menghantar anak ke sekolah, melainkan satu saja lagi lah, yuran PIBG. Itu yuran rundingan bersama antara ibu bapa dan juga sekolah. Dan saya nak beritahu sekolah-sekolah, ini PPD beritahu semua ya, jangan tolak-tolak seratus ini. Ada pula sekolah yang tolak pula seratus. Ini sekolah jenis kebangsaan banyak buat ni 2-3 tahun yang lepas. Saya beritahu, jangan tolak duit 100 ini, bagi terus kepada ibu bapa. Lepas tu yuran PIBG dia nak bayar, itu dia bayar kemudian, ataupun dia bayar secara beransur-ansur. Kerana banyak rumutan yang saya terima bahawa duit 100 ni ditolak pula, PIBG ada pula hutang pula lagi RM20. Ni bukan cara dia. Maka membaralah ibu bapa. Patut datang beratur nak dapat 100, dapat pula resip defisit pula lagi RM20. Jangan buat-buat macam ni tuan-tuan puan sekalian ya, kepada sekolah-sekolah. Ini 100 bagi kepada ibu bapa. Kalau ibu bapa tak dapat datang, bagi kepada murid-murid. Kita mesti mempunyai minda terbuka. Jangan pandang gelas tu setengah kosong, setengah gelas ni. Cuba pandang apa salah kita pandang, the glass is half full.
how best that we can add value, how best that we can make it full. Kalau kita mempunyai budaya berpandangan begitu, kita akan sentiasa mengeluarkan hormon-hormon pemikiran yang positif. Maka tidaklah terganggu fikiran kita asyik nak komplain. Bangunnya pagi kan komplain. Bangun pagi tak waktu. Traffic light merah dan paket kereta kita pun marah ke kita. Tengok tu kerajaan traffic light merah. Padahal traffic light itu memang nak merah masa tuan datang. Bukan dia marah ke tuan, dia memang nak merah. Tuan sampai pula marah, nak copet, dah lambat dia. Jadi jangan kita berfikiran begitu. Kerajaan membantu tuan-tuan. Kita bersyukur lahir dalam negara yang mempunyai kepimpinan dan kerajaan yang selalu memikirkan tentang hal ehwal rakyat. Ini banjir, alhamdulillah lah kita Negeri Sembilan tuan-tuan bersyukur kita tak kena banjir. Dan saya tak boleh nak termkan dia sebagai ataupun nak kata sebagai banjir di Kelantan. Dia sebagai satu tsunami. Kalau kita kata tsunami, selalu tsunami datang daripada laut, tapi ini tsunami daratan. Bahawa hanyut rumah, hanyut segala-galanya, hanyut. Tinggal tangga rumah saja, tinggal tiang saja, habis semua. Iaitu tsunami daratan yang amat dahsyat melanda di Kelantan. Itu jangan doakan malam petaka. Datang ke muka sini. Allah Ta'ala turunkan bala tuan-tuan, dia tak pilih rumah Mat Jasan saja lah. Dia satu kawasan itu turun bala. Jangan kita orang mendoakan tak betul. Doakan kebaikan saudara mara kita. Doakan kebaikan umat kita. Begitu teruk sekali, kesian. Tak sampai hati nak menang. Tak sampai hati kita nak melihat. Tapi inilah kita ni sembilan, alhamdulillah lah. Ini kerajaan terpaksa memikul belanja pokoknya 5 bilion. Dah cakap 3 bilion, tapi lebih kurang 5 bilion. Mana nak cari duit? Emergency fund which is not accounted for, which is not budgeted for. Where do you get the money from? Nak dapat daripada duit seperti biasa, harga minyak dah menurun lebih 50%. Bulan 11 tuan-tuan, harga minyak mentah Brent crude oil yang diniagakan, iaitu minyak mentah daripada Laut Utara, sebanyak $117 satu tong. Hari ini semalam saya tengok Bloomberg pukul 2 pagi lah, sebab dia buka pasaran kat sana, saya tengok 50.03 sebab resistance levelnya $50. Kalau pecah $50, dia dah tak tahu lagi level mana akan pergi harga minyak. Bayangkan tuan-tuan, tahun 2013 kerajaan Malaysia mendapat dividen, mendapat royalty, mendapat cukai daripada Petronas yang dikumpulkan sebanyak 76 bilion. Itu semasa minyak mentah berada $100 paras ke atas. Hari ini $50. Bayangkan, put two and two together. Macam mana kerajaan nak mengambil? Mana datangnya revenue kerajaan nanti? Tuan-tuan, apa yang kita tahu, kita cuma tak nak bayar cukai. Naik cukai sikit, gantikan cukai SST yang 16% kepada cukai GST 5-6%. Dikatakan menaikkan harga barang, padahal menggantikan sistem yang sedia ada, yang 16% kepada sistem yang 6%. Itu pun berombak, marah. Bukannya orang perseorangan, tetapi peniaga-peniaga yang dulunya melarikan diri daripada cukai. Yang sistem SST sedia ada ini dapat dimanipulasi oleh mereka untuk lari tidak mahu membayar cukai. Maka kita ambil satu sistem cukai yang telah terbukti seluruh dunia. 163 buah negara telah pun menggunakan sistem GST ini ataupun VAT, dan susah sama sekali untuk dimanipulasi. Inilah sistem yang nak kita pakai. Bukan menambah beban macam mana pula? Bukannya kita menambah sistem cukai kepada sistem yang sedia ada, kita menggantikan sistem yang sedia ada kepada satu sistem yang lebih murah. Mana mungkin kita katakan bahawa ini akan menambah beban, tapi putar belikkan. Jadi ini sebenarnya alhamdulillah lah, kita tak ada apa-apa. Reserve kerajaan negeri pun baik. Tapi satu saya nak bagi pada tuan-tuan puan sekalian, saya tak nak ceritalah dasar pelajaran ini Datuk Kasum punya kerja. Tuan-tuan pun dah faham dah, itu profession tuan-tuan. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini ialah, saya nak supaya mari kita bersama-sama, mulai daripada hari ini sekarang, kita perlu memikirkan keadaan ekonomi yang dihadapi oleh negara.
Saya bukan macam pemimpin-pemimpin lain mengatakan don't worry, our economy will be not affected, our economy will be very alright, we are okay, even though the ringgit's been devalued, the crude oil price 50% reduction or drop by 50%, don't worry, we still can survive. No. Saya nak tuan-tuan bersama-sama di Negeri Sembilan ni sama-sama supaya bahawa kita percayalah kita akan terbabit sama. Jangan kata kita tak terbabit. Negara kita jangan kata tak terbabit. Jangan kita lari daripada kenyataan. Do not be in denial syndrome. Kita mengamalkan sistem negara terbuka. Kita adalah ahli masyarakat antarabangsa. Mengamalkan ekonomi terbuka. Kita berdagang pagi dan petang, siang dan malam. Orang beli dan jual barang dengan kita. Kalau kita bersedia daripada sekarang, urus sistem kewangan peribadi kita, urus sistem perbelanjaan keluarga kita dengan baik, insyaAllah kita akan dapat lalui dengan apa? Berbelanjalah dengan berhemat. Belilah apa yang perlu sahaja. Kerana kita perlu pastikan dalam keadaan krisis, kita mesti boleh lagi mempunyai sistem kewangan yang kita gunakan. Berjimat-jimatlah. Mengurus kejayaan bukan senang. Apatah lagi untuk kita terus melonjak. Kita memerlukan satu lonjakan re-engineering proses supaya kita boleh terus berada di tahap yang memberansakkan. Jika tidak, orang lain akan mengadakan dia punya re-engineering proses, kita akan tinggal. Kalau nak masuk ke dalam angkasa, we need another dentuman supaya kita boleh melonjakkan roket kita. Itu sebabnya Soyuz ke Apollo ke sampai ke ruang dekat nak keluar daripada atmosphere, they must have another, orang kata, ledakan untuk keluar daripada atmosphere. Otherwise dia akan kena dia melantun ke bawah balik dan kapal terbang akan hancur. Jadi jangan jadi begitu. Saya faham kerja banyak, saya faham bahawa tugas banyak, tetapi ubah suai. Begitu juga dengan penjawat awam yang lain. Alhamdulillah, saya katakan hasil kerajaan negeri bertambah walaupun saya tak pernah naikkan cukai sejak saya jadi MB. Sejak saya jadi MB tahun 2004, satu sen pun saya tak nak naikkan cukai. Tapi pendapatan kerajaan negeri daripada 154 juta menjadi 357 juta tahun lepas. Alhamdulillah. Dan reserve kita banyak, tuan-tuan dan puan-puan. I never increase even a single cent the policy. Bukan caranya kita nak sikit-sikit cukai, sikit-sikit cukai. Banyak cara lain lagi untuk kita mempertingkatkan sumber negara, sumber ekonomi negeri. Dengan kita memajukan negeri. Saya lewat 15 minit tadi, saya baru habis berunding dengan pihak-pihak yang akan bersama-sama nak membangunkan Malaysian Vision Valley di Negeri Sembilan. 22,800 ekar tanah akan dibangunkan, akan menjadi sebahagian besar dari sebahagian daripada Kuala Lumpur yang besar. 22,000 lebih ekar tanah akan dibangunkan dan dalam masa 35 tahun, yang mana GNI-nya, Gross National Income-nya akan melebihi 168 bilion. Banyak. This is Negeri Sembilan. Dalam masa 25 tahun yang akan datang, kita boleh create 1.9 juta kerja. So siapkan anak-anak muda kita, tuan-tuan dan perempuan sekalian, yang menyediakan tenaga kerja pada masa depan. Jangan nanti saya buat banyak peluang pekerjaan tapi dipenuhi oleh mereka yang datang dari luar negara. Disebabkan kita tidak cukup tenaga kerja yang mahir. That will be your fault. Kalau tak ada, tuan-tuan salah didik anak-anak, tuan-tuan tak didik betul-betul, don't come and point finger to me. Point finger to yourself. Kerana kita bersama-sama gagal. Maka dasar pelajaran nak jadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu amat penting. Kerana pandang jauh-jauh, jangan pandang dekat-dekat, pandang jauh-jauh di mana kita nak pergi. Supaya anak Negeri Sembilan, anak Malaysia yang merdeka ini akan dapat memenuhi segala keperluan-keperluan pekerjaan yang bakal wujud, yang telah pun wujud. Ambil alih segera supaya kita dapat bangga dengan anak-anak kita. Itulah tugas kita sama-sama. Tugas saya menjadi sebagai koordinator di negeri. Saya nak supaya pelajaran yang bagus.
Saya nak bela orang miskin, saya nak bangunkan Negeri Sembilan, saya nak lihat semuanya berjaya, supaya kita membangunkan negeri dalam keadaan yang seimbang. Tak mahu melihat supaya pembangunan kita tempang, laju dari segi pembangunan fizikal, tapi kerohanian dia, sukan dia, pelajaran dia semua bergensok-gensok, tak dapat bersama-sama berjalan dengan laju. Jadi sama-sama lah, ya. Sama-sama kita buka minda kita, sama-sama kita lihat apa tujuan sebenar kita. Tidak lain tidak bukan untuk keharmonian dan kesejahteraan bersama. Jadi tahniahlah, terima kasih Datuk jemput saya, ya, tahun ini permulaan tahun. Saya dah kata dah, tahun ini saya nak kurangkan sikit lah, bagilah esko pelajaran banyak dengan pelajaran, sebab saya nak tumpukan, ada benda lain saya nak tumpukan. Saya nak tumpukan sikit kepada bidang pertanian dan industri pemakanan di Negeri Sembilan. Saya nampak lacking sana. Saya bukan mengkritik siapa-siapa, tapi dia punya pertumbuhan itu tidak selaju pertumbuhan sektor pembuatan. Sehingga kan di negeri kita ini, tuan-tuan puan sekalian, percaya ataupun tidak, pertumbuhan ekonomi kita, KDNK kita, GDP kita 86% disumbangkan oleh sektor pembuatan. Bagus, banyak investment datang, berbilion-bilion investment datang. Tapi kalau tempang industri ini, tanpa bergantung kita kepada industri pemakanan daripada luar Negeri Sembilan, kita dalam keadaan bahaya. Kita mesti mempunyai kadar pengeluaran pemakanan yang cukup, at least boleh menampung keperluan kita sendiri. Ini kan boreh nak import pada Kedah, jagung import pada Taiwan, nak bagi makan lauk jagung pun jagung tak ada Negeri Sembilan. Apa kemampuan kita? Kan? Yang cukup cuma telur ayam, ayam daging. Itu sebab saya nak revive balik saya punya dasar. Saya nak lihat supaya sekurang-kurangnya Negeri Sembilan boleh mengeluarkan padi 40%. Tak dapat 50% tak apa, 40%, sebab keadaan muka bumi tak baik. Boleh kita buat pengeluaran buah-buahan, sayuran, kita boleh buat. Janganlah sampai kita nak kata nak ekspor ke Jepun, nak lihat pisang yang satu biji bintik hitam pun tak boleh. Tak payah fikir nak ekspor ke Eropah, tak payah fikir nak ekspor ke Jepun, ke mana ke. Fikir ada 3 juta orang yang lapar di Kuala Lumpur pun cukup. There's 3 million hungry people waiting to be fed. Cukup kita boleh buat. Kadang-kadang kita bila buat dasar ni, nak menggalakkan petani supaya berjaya, mesti ekspor ke Jepun 100 kontainer 1 bulan. Tak boleh, jangan macam tu. Go back to basic. Make use of your common sense. Kita boleh buat. Ini saya, bukan saya tak nak lagi, tapi dah berjaya. Uruskanlah kerjaan. Saya nak alihkan perhatian saya kepada sektor pertanian dan industri pemakanan Negeri Sembilan. Saya tak mahu nanti kita kalau ada apa-apa, ibarat sebuah negara yang berdaulat, Negeri Sembilan ini, jika berlaku apa-apa, orang boykot kita, letak embargo kepada kita, kita mati ke mulut. Kita mati tak makan. Kerana semuanya kita bergantung kepada orang. Kita tak mampu nak keluarkan barang makanan kita sendiri. Itu berbahaya. Dari segi keselamatan industri pemakanan, itu tidak boleh. Tahun 2013, tahun 14 belum lagi ditutup buku. Negara kita mengimport hampir 17 bilion, 17 bilion barang makanan daripada luar negara. Bayangkan berapa banyak kita bergantung. Kalau kita boleh kurangkan 50%, katakan kita boleh jimatkan 7 bilion, berapa banyak sekolah kita boleh bina? Berapa banyak bangunan-bangunan untuk kemudahan awam boleh kita bina? Berapa banyak brief kita boleh bagi? Ini kita kadang-kadang, we must put two and two together, we must equate it properly, must balance our account every day, must not rely everything on foreign or daripada luar. Jadi tuan-tuan puan sekalian, insyaAllah saya doakanlah supaya kita semua berjaya, sekolah-sekolah berjaya, Awaludin berjaya, sekolah menengah kebangsaan Senawan semua berjaya. Kepada yang telah pun bersikap macam Arnab, bangun. Saya nak semua jadi kura-kura, bukannya mengesok-esok, tapi bersikap kura-kura yang mengendah diri. I can do it.
Never mind you can run very fast, never mind, I can. One day I'll beat you. Itu sikap kita, sikap yang merendah diri, sikap yang mengetahui bahawa kita mempunyai kelemahan. Bila kita tahu dan akui kita ada kelemahan, maka kita akan sentiasa berusaha untuk mengatasi kelemahan kita. Maka itulah jalan yang terbaik untuk kita terus mengekalkan kejayaan, dan seterusnya kita akan terus berjaya. Jadi itu sajalah Datuk. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan sekalian, celoteh saya, celoteh pangkal tahun, sampaikan kepada kawan-kawan. Mau nak sampai, tak nak sampai pun tak apa. Tugas saya memberikan apa yang saya nak lihat. Saya nak Negeri Sembilan ini berjaya. Saya tak ada agenda apa-apa. Saya tak ada agenda apa-apa. Agenda saya ialah saya balik Negeri Sembilan bertugas, bekerja. Saya nak lihat Negeri Sembilan berjaya. I sacrifice a lot, my time in terms of monetary, in terms of everything. Saya bertugas dengan jujur, dan saya nak lihat negeri saya, negeri tanah tumpah darah saya ini berjaya. Saya nak ramai anak-anak Negeri Sembilan yang lain, anak-anak kampung yang lain mengikut jejak langkah saya. Bukan saja berjaya sebagai ahli politik, tetapi dalam sektor kontrak, sektor yang lain-lain. Buat elok-elok. Tidak adalah yang lain yang lebih memuaskan hati kita sebagai ibu bapa melihat anak kita berjaya. Sebagai guru pula kita amat berjaya. At least we can share. Itu murid aku dulu, walaupun kadang-kadang dia tak cakap. Itulah murid aku yang berjaya. Jadi insyaAllah kita akan berjaya. Saya minta maaf kalau apa-apa yang terkasar terlangsung bahasa. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.